Baiklah, hadirin dan hadirat yang hormati sekalian, seperti yang dapat dilihat di dalam buku program, acara seterusnya adalah merupakan forum yang akan membincangkan model perpaduan masyarakat Kelantan. Untuk itu, saya menyerahkan majlis pada pagi ini kepada moderator untuk sesi ini, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Dengan ini majlis mempersilakan. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Yang berbahagia Profesor Insinyur Dr. Riza Atiq Abdullah, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik dan Antarabangsa UKM. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Nizamuddin Sulaiman, Timbalan Pengarah Institut Kajian Etnik kita, para pegawai universiti, para profesor dan saudara-saudari sekalian. Kita bertemu pada pagi ini untuk mengikuti satu wacana penting, iaitu wacana pembinaan negara bangsa. Apabila kita menyebut istilah antara negara bangsa ini, istilah ini merujuk kepada manusia yang berada dalam sesebuah negara itu. Dan manusia itu dikaitkan dengan perpaduan. Dan pada pagi ini kita akan bercakap tentang contoh perpaduan masyarakat Kelantan, dan untuk itu pihak penganjur iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia, Institut Kajian Etnik kita dan Majlis Profesor Negara, khususnya Kluster Perpaduan Nasional, menjemput 3 orang sebagai ahli panel, iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Rozali Ishak, yang berusaha Puan Selina Lee Saifah, dan yang berusaha Encik Edeng Eci. Dipersilakan semuanya ke depan. Ya, sebelum kita memulakan wacana ini, izinkan saya memperkenalkan ahli-ahli panel. Dan kalau mengikut buku ataupun atau cara majlis ini, kita ada 3 orang ahli panel dan kita ikutlah susunan di dalam ini semasa kita membicarakan judul model perpaduan masyarakat Kelantan. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli panel yang pertama, iaitu yang berbahagia Datuk Muhammad Rozali bin Ishak yang bersongkok. Beliau dari segi pendidikan pengajian tinggi merupakan graduan dari Universiti Melaya dan pernah menjadi timbalan Menteri Besar Kelantan untuk tempoh 6 tahun, dari tahun 90 hingga 96, dan pernah menjadi ahli lembaga pengarah beberapa perbadanan, antaranya Kompleks Perkayuan Kelantan Sdn Berhad, Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan, dan kini merupakan pengurusi eksekutif Rozisma Holdings Sdn Berhad, dan saya kira masih aktif dalam bidang politik, iaitu sebagai naib pengurusi Majlis Veteran UMNO Malaysia, sebagai ahli jawatan kuasa Pusat Majlis Bekas Wakil Rakyat iaitu Mubarak, dan sebagai pengurusi Veteran UMNO Kelantan. Dan untuk ahli panel yang kedua iaitu Puan Selina Lee Saifah, ya, seperti yang berbahagia Datuk dari Kelantan, Puan Selina juga berasal dari Kelantan. Dari segi pengajian tinggi, beliau adalah graduan dari Universiti Putra Malaysia, memiliki sarjana muda pendidikan bahasa Melayu dan juga ijazah sarjana bahasa Melayu, dan kini seorang munshi dewan
maksudnya seorang yang pakar dalam bahasa Melayu. Sebelum berkhidmat di Dewan pada tahun 2002, Puan Selina adalah seorang guru, mengajar di sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Apabila berkhidmat di Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2002, Puan Selina merupakan seorang pegawai perancang bahasa, dan semasa di Dewan Bahasa dan Pustaka beliau menjawat jawatan editor jurnal bahasa, iaitu dalam bahasa Melayu, dan editor Malay Literature, iaitu sebuah jurnal dalam bahasa Inggeris. Kini beliau seorang penceramah bebas dan juga penterjemah bebas, dan seorang pencinta dan penggiat sastra. Banyak menghasilkan puisi dan cerpen pada tahun 80-an dan 90-an, dan telah juga memenangi beberapa hadiah sastra, antaranya hadiah sastra utusan Public Bank, kategori puisi untuk 6 tahun berturut-turut, tahun 89, 90, 91, 92, 93 dan 94. Dan telah menghasilkan banyak antologi bersama dan juga perseorangan. Saya ingin memperkenalkan Puan Selina ini dari satu aspek lagi. Bukan kerana beliau ini tidak ada identiti sendiri. Identiti beliau secara perseorangan telah saya bacakan. Saya ingin perkenalkan beliau dari satu sudut yang lain, bahawa di sebalik seorang lelaki yang berjaya itu adalah seorang wanita. Dan Puan Selina ini adalah wanita di sebalik lelaki yang berjaya itu, iaitu Dr. Lim Swee Ting. Beliau adalah isteri Profesor Madya Dr. Lim Swee Ting, seorang penyair tanah air. Dan yang ketiga ialah Encik Edeng Ecik, dari segi pengajian tinggi seorang graduan dari University Science Malaysia, seorang pendidik, bekerja sebagai seorang guru selama 15 tahun dan bekerja di Kementerian Pelajaran selama 20 tahun, jadi kesemuanya 35 tahun sebagai seorang pendidik dalam bidang pendidikan. Telah menghasilkan banyak antologi cerpen, 15 kesemuanya. Dan dari segi beliau giat dalam bidang politik, kini merupakan timbalan pengurusi perhubungan Parti Gerakan Malaysia Cawangan Negeri Kelantan. Dari segi bidang kebudayaan, seorang penari menora, seorang jurulatih tarian Melayu dan Siam. Dan tugas beliau sekarang ialah sebagai pegawai penggerak masyarakat wilayah timur, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Cawangan Negeri Kelantan. Jadi beliau juga dari Kelantan, saya juga dari Kelantan, Prof Mansur juga dari Kelantan. Tak tahulah apa nak jadi. Jadi kami semua dari negeri Cik Siti Wan, Kembang atau Kemban? Saya selalu ingat ataupun berfikiran, tak salahlah agaknya Cik Siti Wan Kembang, Cik Siti Wan Kemban. Sebab dari segi potret-potret wanita-wanita berjaya di Kelantan seperti Puteri Sakdong itu, pernah saya melihat potretnya dalam bentuk berkemban itu. Jadi saya kira lebih ada makna lah Cik Siti Wan Kemban daripada Cik Siti Wan Kembang. Tak tahulah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya ingin mempersilakan ahli panel kita yang pertama yang berbahagia, Datuk Rozali Ishak, untuk memperkatakan tentang model perpaduan negeri Kelantan. Mungkin dari segi pentadbiran beliau pernah menjadi
Timbalan Menteri Besar. Dalam sekitar 20 minit untuk setiap ahli panel dan lepas itu kita bukalah kepada sesi perbincangan. Dipersilakan Datuk. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia dan salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat sekalian. Yang saya hormati Prof. Datuk Teo, pengurusi moderator kita pada hari ini, ahli-ahli panel yang saya hormati, Rakyat Deng, puan dan puan kita, dan kepada TNC dan juga pegawai kanan UKM dan juga kepada semua mahasiswa sekalian. Jadi hari ini kita berbicara wacana pembinaan negara bangsa, model perpaduan masyarakat Kelantan. Kalau tuan-tuan tengok di Kelantan ni pun dah jadi model ni. Dah jadi model lah. Sebelah saya seorang Tionghoa, yang saya sebelah sini seorang Masa Thai, dan Prof Teo juga seorang Tionghoa. Tapi seorang India tak ada. Kalau ada India, ada orang asli ni cukup lah. Tapi kan ramai sangat lah ya. Jadi saya rasa di Kelantan ni boleh dijadikan satu model perpaduan yang paling baik. Oleh kerana di Kelantan ni saya rasa banyak elemen-elemen yang menjurus kepada perpaduan. Jadi di Kelantan ni kalau seorang Cina di kampung dia panggil Cina kampung. Kalau Cina kampung ni kalau di kampung dia sama dengan macam orang Melayu. Nama dia pun nama Melayu, dia panggil Mek apa-apalah ya. Dia mungkin dia nama Cina tu dah mungkin tak ada lagi dah. Kalau juga begitu juga tapi kalau India tu dia masih kekal lagi India. Susah sikit dia nak assimilate ya. Jadi di Kelantan kita bercakap soal asimilasi. Jadi soal perpaduan yang sangat baik. Jadi pertama saya rasa di Kelantan ni kerana masyarakatnya masyarakat desa. Kalau dulu boleh dikatakan masyarakat tu latar belakang dia masyarakat desa. Jadi masyarakat desa ni dia punya kehendak dia very simple ya. Sangat mudah dia ni orang kata kalau di kampung tu dia ada sawah, kalau nak cari makan pun tak susah. Kalau pergi ke sungai pun ada ikan, dalam sawah pun ada ikan. Kalau nak kepada minyak kelapa pun pokok kelapa pun di situ. Jadi kerana simplicity itu membawa kepada masyarakat yang lebih baik. Kerana saya tengok kalau dah jadi masyarakat lebih hebat macam sekarang ni, lebih maju, dia jadi sophisticated. Bila sophisticated ni, you fikir tentang hidup ni, kalau tak ada makanan jadi lapar. Jadi kalau di kampung tak fikir tu, kerana kalau tak ada kerja pun boleh hidup. Jadi dengan keadaan masyarakat yang simple, dan di Kelantan ini segala-galanya mudah, tetapi yang pentingnya kerana di Kelantan ni 95%-nya orang Melayu. Jadi bila ramai masyarakat Melayu, masyarakat bangsa lain dia assimilate, jadi macam Melayu juga. Kalau orang Cina pun dia jadi macam orang Melayu, orang India pun macam tu juga, orang Thai pun macam tu juga. Jadi taklah beza sangat. Inilah setting masyarakat Kelantan. Jadi kerana itu eloklah katalah model perpaduan ini berasaskan masyarakat Kelantan ini satu model yang sangat baik. Tetapi adakah model ini sustainable, boleh dipertahankan bila kita menghadapi cabaran-cabaran dunia pembangunan, cabaran ekonomi dan sebagainya. Jadi pada hari ini saya rasa tidak ada masalah yang besar bagi Kelantan sendiri, kerana keadaan masyarakat yang hidup dalam aman damai. Walaupun orang kata mungkin di KL ni bergolak, KL ni ada macam-macam hal. Kalau kita tengok tunjuk perasaan ya, kalau kita kata mana-mana parti politik pembangkang ke dia buat tunjuk perasaan, di KL boleh buat, tapi di Kelantan tak boleh. Tak pernah pun ada satu tunjuk perasaan yang hebat yang dibuat oleh mana-mana pihak pun nak menunjukkan adanya perpaduan yang erat di negeri Kelantan. Jadi saya selaku dulu sebagai EDU selama 13 tahun ya, sebagai penolong pegawai daerah, habis dia berhijrah kepada politik dalam 15 tahun ya. Dan sekarang ni sebagai NGO lah, ramai banyak buat kerja dengan masyarakat. Saya masih lagi dapat dipertahankan. Dan inilah yang saya harap kalau boleh dipertahankan di mana-mana tempat pun. Jadi saya rasa yang penting sekali ialah pemahaman dan juga simplicity. Kalau kita nak kepada sofistikasi tu dia akan jadi masalah sikitlah. Tapi tak boleh lagi masyarakat ni dia tak akan simple all the time, atau orang kata simple sokmo ya. Sokmo ni selalu. Jadi sampai juga akan pergi kepada masyarakat yang maju. Bila pergi kepada kemajuan tu dia akan adalah dia punya masalah-masalah tersendiri. Jadi inilah saya sebagai permulaan nak cakapkan bahawa Kelantan ni baik dia punya modelnya, tetapi saya rasa ada jugalah mungkin satu masa nanti akan sampai juga kepada tahap yang kita kena bersedia.
Jadi persediaan inilah yang saya rasa penting bagi baik kerajaan ataupun industri untuk mempelajari elemen yang boleh mensederhanakan masalah yang membawa kepada kehancuran kepada perpaduan kaum. Oleh kerana perpaduan di negara kita ini, negara yang multiracial ini sangat penting. Kalau ada apa masalah yang menimbulkan masalah kaum, dia hanya akan jadi satu bombshell. Jadi inilah yang kita harus hindarkan. Jadi sekarang ini yang saya nampak, yang saya perhatikan di dalam Facebook dan sebagainya ini banyak masalah-masalah ini. Kerana sekarang ini orang ini boleh menyampaikan pandangan dia secara sendiri. Kalau dulu tak ada media baru ni, dia tak berani nak cakap. Tapi sekarang ni bila ada media baru ni, saya pun pengamal media baru, saya tengok macam-macam dalam tu. Gitu beginilah. Kalau keluar sikit pun dia punya kesan dia tu macam-macam cerita. Jadi kalau ini dia mempengaruhi orang ramai, saya rasa bahaya jugalah. Tetapi nak tahan perkara ini pun tak boleh juga, kerana ia hanya satu perkembangan semasa ya. Jadi saya mengharapkan kepada masyarakat Malaysia ni, kita kena lebih toleran dan kita kena lebih memahami. Kalau orang Melayu kena faham, orang Cina juga ialah warga negara kita, nak hidup pun senang seperti kita juga. Dan kita kena terima masyarakat Cina sebagai kaum keluarga kita, adik-beradik kita juga. Kalau kita faham macam orang Kelantan buatlah, saya rasa ini akan dapat menghindarkan banyak masalah. Tetapi ialah orang kata cakap tu mudah, nak buat tu mungkin susah sikit. Tetapi kalau kita tak buat, dia punya risiko dia satu masalah yang besar. Jadi saya harapnya perpaduan ini dapat dipertingkatkan lagi lah. Usaha daripada kerajaan melalui Jabatan Perpaduan Negara yang mana tak cukup saya rasa. Dan saya akan tengok bajet dia dalam Jabatan Perpaduan Negara ni pun, kalau nak tengok bajet nak banding dengan hak lain, saya rasa sikit sangat. Jadi mungkin dia ada kaitan juga dengan sistem pelajaran ya. Kerana sistem pelajaran kita ni, mungkin Prof Teo selaku dia moderator pun saya rasa banyak dia menulis soal sistem pelajaran di negara kita ni. Boleh Prof Teo chip in sikit ya. Jadi saya rasa itulah sebagai pandangan awal daripada saya. Kalau nak dikatakan model perpaduan masyarakat Kelantan ini sebagai model yang baik, boleh juga. Tetapi ianya more kepada yang simplicity, more kepada masyarakat luar bandar. Oleh kerana kita kepada perbandaran sekarang ini, jadi mungkin cabaran-cabarannya lain. Jadi kita juga kena ada model-model lain juga, supaya kita dapat kita perspadankan dengan setting negara Malaysia kita sendiri. Jadi itulah pandangan awal daripada saya. Jadi saya serah balik kepada moderator. Silakan. Ya, terima kasih yang berbahagia Datuk Muhammad Rosari Ishak. Dalam beliau memberi pandangan tadi itu, ada 3 perkara yang disentuh. Pertamanya, asimilasi budaya Melayu oleh kelompok-kelompok bukan Melayu di Kelantan. Dan saya rasa ini kerana demografi Kelantan itu sendiri dahulu sampai sekarang rata-rata 95% ataupun 96% orang Melayu dan 5 atau 4% bukan Melayu. Dan yang bukan Melayu itu semua termasuklah Cina, India, Siam dan sebagainya, memperlihatkan tahap asimilasi budaya yang cukup tinggi lah. Kalau Cina itu bukan saja Cina peranakan itu, tetapi Cina di bandar itu pun memperlihatkan tahap asimilasi budaya Melayu yang agak tinggi lah kalau dibandingkan dengan Cina di sebelah pantai barat ini. Dan perkara kedua yang disentuh yang cukup penting bagi saya ialah adakah model ini dapat dipertahankan. Ini sesuatu yang menjadi masalah kan. Ya, pada satu waktu dahulu memang inilah modelnya, tetapi kini kita harus bertanyalah, anak-anak muda hari ini tidak lagi memperlihatkan hubungan etnik yang diperlihatkan oleh bapa dan datuk mereka dahululah. Dan yang ketiga, dianjurkan supaya sikap toleransi dan juga sikap penerimaan itu dipertingkatkanlah. Dan untuk meneruskan bicara kita ini, saya ingin mempersilakan Puan Selina Lee Saifah. Terima kasih Datuk Profesor
Dr. Teo, ahli-ahli panel, sidang hadirin sekalian. Terima kasih kerana sudi menjemput saya. Pada pagi ini saya ingin berkongsi pengalaman saya sebagai anak jati Kelantan. Mungkin saya tidak ada gagasan yang besar, tetapi saya ingin berkongsi apa yang berlaku kepada diri saya dan juga keluarga saya sebagai ahli masyarakat di Kelantan. Jadi saya lahir pada tahun 50-an dan pada masa itu saya rasa elok saya susu galur sedikit ya. Sebelah ibu saya memang Cina peranakan yang sejati. Datuk dan nenek sebelah ibu saya tu datang dari sebelah Siam. Jadi datuk nenek saya tu memang Siam yang betul. Datuk saya Cina tetapi yang dari sebelah Siam ya. Jadi mereka berhijrah ke Kelantan tu, membuka tanah di sana dan ada keluarga. Itu di sebelah ibu saya. Tetapi sebelah bapa saya memang pendatang yang baru yang datang ke Malaysia pada tahun 30-an sebelum Perang Dunia Kedua. Jadi apabila saya dilahirkan, pada peringkat awal saya tidak didedahkan dengan masyarakat Cina peranakan sebab bentuk pekerjaan ayah saya tu di hutan, dia sebagai peneroka. Jadi saya tidak bergaul dengan sesiapa sehinggalah saya berumur 6 tahun barulah saya keluar dari hutan dan pergi ke sekolah. Dan apabila ibu saya bawa saya balik ke kampung, kampung sebelah ibu saya tu memang meriah lah sebab ada sepupu, 2 pupu, 3 pupu, banyak pupu lah. Jadi apabila jumpa dengan yang lebih tua tu, dia kata ini bapa saudara sebelah mana, saya jadi pening. Tapi itu tak apa, itu meriah. Jadi dari situ saya mula bergaul dengan saudara mara sebelah ibu saya. Dan sebelah kampung nenek saya tu ialah kampung orang Melayu. Jadi masa itulah saya baru belajar cakap Melayu. Tapi tak pandai sebab tak ada pergaulan yang tidak ada peluang pergaulan yang banyak lah. Itu ialah peringkat awal. Selepas itu saya semasa di sekolah saya berkawan dengan orang Melayu. Saya pindah ke Gucil Kuala Kerai. Jadi di sana ada satu kawasan kampung tu, satu kawasan di situ dipanggil Kampung Baru. Kalau Kampung Baru tu saya rasa semua orang tahu, itu penempatan baru kerana masalah komunis ya. Jadi semua orang Cina dari tempat lain tu dipindahkan dan ditempatkan di satu kawasan supaya dia mudah dikawal. Dan di sekeliling kampung Cina tu ialah kampung Melayu. Sebab ibu saya ialah Cina peranakan, dia pandai cakap Melayu. Jadi hanya keluarga saya sahaja yang berinteraksi dengan masyarakat Melayu di sana. Yang lain-lain tu, Cina yang lain-lain tu yang berkumpul di sana, mereka tidak pandai cakap Melayu, jadi dia tak akan berkawan dengan orang Melayu. Itu satu model yang lain ya. Jadi bagi keluarga saya memang ibu saya jenis mudah mesra dengan orang-orang Melayu di sana. Jadi pada masa tu mereka pun bagilah nama adik-beradik saya, semua ada nama Melayu. Itu memang benda yang lazim ya. Datuk Teo dia tahulah sebab dia mungkin tanya dia pun ada nama Melayu. Jadi itu peringkat awal. Kemudian apabila masuk sekolah pada tahun 70-an memang seperti cakap Naib Chancellor kita tadi, pada tahun 70-an di sekolah memang tidak timbul masalah perpaduan. Dan bagi kami memang tidak terasa
kamu ni India, ini Cina, ini Melayu, memang tak ada perbezaan langsung. Sebab pada masa itu kami cakap satu bahasa saja, bahasa Inggeris. Cakap bahasa Inggeris saja, tak cakap bahasa lain. Jadi apabila kita berinteraksi, kita tak rasa, kamu ni berbeza dengan saya. Tak ada perbezaan itu. Dan saya juga ada seorang ibu angkat, ya. Ibu angkat saya orang Melayu. Dan sampai hari ini pun saya masih pergi lagi ke rumah beliau, dan anak-anak dia pun anggap saya sebagai kakak, sebagai adik juga. Jadi itu sesuatu yang sukar, ya, kita jumpa pada hari ini. Dan ibu saya, sebab sifat ibu saya, dia memang mesra dengan orang Melayu, dia percaya kepada orang Melayu, dia dah biasa dengan orang Melayu. Jadi dia tak kisah kalau saya pergi tidur di rumah kawan saya tu yang orang Melayu pun tak apa. Jadi saya sebenarnya selama 2 tahun, ya, saya tinggal dengan ibu angkat saya di Gucci tu. Jadi sampai hari ini kami masih lagi seperti keluarga lah. Jadi itu itu pengalaman saya. Dan sebelah saudara saya pula di kampung, ya. Jadi saya punya keluarga ibu saya ialah di Temangan, ya, Temangan Kelantan. Jadi di Temangan tu keluarga Cina tak ramai, tapi boleh dikatakan semuanya Cina peranakan lah, bukan yang dari luar. Jadi macam tadi dia kata ada Cina kampung dengan Cina bandar. Jadi Cina bandar dia beza sedikit, sebab Cina bandar ni dia datang kemudian dia ada jalur yang lain, ya, jalur penghijrahan yang lain yang sampai ke Kelantan. Tetapi Cina peranakan jalur penghijrahan dia tu berbeza. Jadi tempoh masa, ya, untuk berasimilasi dengan masyarakat setempat tu lebih lama, ya. Apabila tempohnya lebih lama, maka dia punya pergaulan tu lebih mesra, lebih faham. Dan yang paling ketara, orang Cina kampung ni dia makanan dia sangat berbeza dengan Cina bandar. Sebab makanan orang Cina kampung dia memang sama dengan orang Melayu, sama saja. Kami makan pudu, pandai buat pudu sendiri. Ulam memang tak boleh tinggal. Memang kami tanam jugalah di tepi-tepi rumah tu, tanam ulam. Kemudian macam tadi Datuk Rozali pun sebut kan, senang nak dapat rezeki tu dekat sawah ada, sungai ada. Jadi bagi kami di kampung, memang dia tak perlu belanja 1 sen pun. Kadang-kadang lah yang dia perlu beli hanyalah gula, garam, 2 saja. Sebab beras tu dia buat sendiri, dia tanam padi, ya, buat padi sendiri. Jadi dia tak perlu beli beras. Kalau pergi ke kedai, dia beli gula dengan garam je, 2 je. Jadi dia belilah gula banyak-banyak ataupun garam banyak sikit. Dan yang lain-lain dia boleh dapat daripada alam. Sebab itu mereka tidak ada persaingan, ya? Tidak ada persaingan dari segi ekonomi dengan sesiapa. Jadi mereka hidup secara sederhana. Maka dengan itu saya rasa kita kuranglah rasa dengki mendengki macam yang berlaku pada hari ini. Di mana-mana pun hasad dengki tu, apa orang kata tu, unsur PhD tu terlalu tinggi, terlalu kuat, sampai dia tak boleh tengok orang lain lebih daripada dia. Tapi pada zaman saya kanak-kanak dulu tidak timbul. Sebab kami tak pernah tanya pun berapa gaji, berapa pendapatan, tak ada, tak pernah tanya. Yang kami tahu pada masa tu, macam bapa saudara saya di kampung tu, dia tanam kacang, dia tanam tembikai, tanam timun. Dia bawa lah hasil tanaman dia tu, dia pergi ke kedai tu, dia dapat duit, dia tukar saja, beli beras dengan gula, cukup lah, dah boleh hidup dah. Jadi dia tak kisah sangat. Jadi itu pada pendapat saya. Dan saya pun
sebenarnya menyokong juga apa yang Datuk Rozali cakap, sebenarnya simplicity, ya, kita mengamalkan satu gaya hidup yang simple, yang sederhana. Sebab itu kami boleh hidup secara harmoni tanpa ada apa-apa perselisihan. Dan saya rasa buat saya berhenti di sini dahulu. Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh saya lanjutkan lagi pengalaman saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih diucapkan kepada Puan Selina Lee, dan beliau telah menyentuh beberapa hal yang penting, iaitu bermulanya ataupun pertumbuhan etnik peranakan ini. Jadi peranakan ini bermula sebagai satu kelompok etnik melalui perkahwinan lelaki Cina dengan wanita Siam, begitulah pada awalnya. Jadi lelaki Cina ini adalah kelompok yang bukan dibawa masuk oleh British untuk memantapkan ekonomi British, tetapi mereka ini datang secara bersendirian dan dalam kumpulan kecil lama sebelum British datang. Jadi dan dalam satu rekod Cina itu ditulis di situ bahawa orang-orang Melayu Kelantan tidak membenarkan Cina-Cina lelaki ini berkahwin dengan Melayu Kelantan. Saya pun tidak tahu mengapa. Itu berlaku pada tahun 1790-an itu. Islam sudah mantap di Kelantan. Pasti kalau nak berkahwin perlu memeluk agama Islam. Barangkali itu pun tidak dibenarkan. Jadi lelaki Cina ni ramai yang berkahwin dengan wanita ataupun perempuan Siam. Jadi itu titik permulaan Cina peranakan Kelantan itu. Jadi Cina peranakan Kelantan ada darah Siam, begitulah, terutama dari segi belah ibunya begitu. Dan Puan Selina juga telah bercakap tentang kecekapan berbahasa Melayu itulah. Ini sesuatu yang penting dalam memupuk perpaduan itu. Mengapa di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis, kumpulan Cina ini ataupun bukan Melayu ini, pertama mereka minoriti kecil lah, kan? Yang kedua, mereka cukup fasih berbahasa Melayu itu. Dan ini saya selalu percayalah, ini prasyarat penting perpaduan. Maksudnya kalau kita boleh berbahasa dengan baik, maka kita boleh berkongsi pengalaman dan pergaulan itu menjadi mesra, interaksi itu menjadi kerap, dan wujud kepercayaan itu. Dan kepercayaan ini cukup penting. Dan di Kelantan, orang-orang Melayu cukup senang dengan puak-puak bukan Melayu ini, baik India, baik Cina dan sebagainya. Pertama, kerana mereka memperlihatkan tahap asimilasi budaya yang tinggi. Kedua, mereka fasih berbahasa Melayu Kelantan itu. Kalau kita tidak melihat rupa seseorang itu, kita mendengar suara saja, seringkali kita membuat kesilapan bahawa itu orang Melayu, tetapi bila diperlihatkan muka, oh India, oh Cina, macam itulah. Begitu fasih sekali. Dan yang ketiga, gaya hidup sederhana itulah. Dan Cina peranakan ini adalah satu fenomena desa. Maksudnya Cina peranakan rata-rata hidup di kawasan kampung. Jadi mereka cukup mesra dengan Melayu desa, begitulah, cara hidupnya sama dan sebagainya lah. Dan untuk meneruskan perbincangan kita, saya dengan hormatnya mempersilakan Encik Edeng untuk memperkata pengalaman Siam itulah. Yang mulia Datuk Musi, Profesor, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian,
Sebelum saya terus ke Kelantan, saya akan sampaikan sedikit tentang apa yang berlaku dalam perpaduan di Malaysia buat masa ini. Apa yang saya lihat, perpaduan di Malaysia masih kukuh, masih gagah. Dengan kata orang, macam berlaku ribut dalam cawan. Tetapi akibatnya, di tepi cawan itu sekarang wujud unggun-unggun api yang telah memanas dan telah menyalakan api, sehingga kemungkinan ribut dalam cawan itu akan pecah kerana kepanasan. Dan ribut-ribut ini adalah dicipta oleh pihak-pihak politik. Kalaulah politik kita ini tidak menjahanamkan antara satu sama lain, tidak ingin kemenangan dan ingin kemenangan nak jijak kepala orang lain, maka ini yang berlakunya ribut-ribut sehingga mungkin perpecahan, sehingga 13 Mei akan wujud lagi. Dan oleh kerana pihak kerajaan telah menyimpan, telah simpan, iaitu pemadam api. Pemadam api yang berlabel ISA telah disimpan, maka untuk memadam api yang akan membakar cawan-cawan ini sudah tidak wujud. Cuma ada jenis pemadam api yang labelnya cukup murah, nak padam api yang besar-besar sudah tidak dapat. Inilah masalah yang wujud di Malaysia sekarang. Perkara yang kedua, apa yang saya tengok, kenapa perpaduan di Malaysia ini tidak wujud begitu tenang kalau nak dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia, sebelum kemerdekaan pada 1945, satu perjanjian oleh Gagasan Pemuda sudah wujud. Penubuhan bangsa sudah wujud. Gagasan Pemuda telah membuat satu perjanjian pada 1928 bahawa semua bangsa di Malaysia, di Indonesia dinamakan bangsa Indonesia dan mesti gunakan bahasa Indonesia. Semua perjanjian itu diakui oleh semua bangsa, semua rumpun. Tetapi lain daripada Malaysia. Malaysia apabila kita hendak merdeka, kita belum lagi wujud apa-apa. Seolah-olah kita ingin membeli sebidang tanah sendiri yang sudah tergadai. Modal sudah ada, tetapi berapa kita nak beli tanah kita? Berapa kita nak pecah lot? Lawyer mana yang kita nak cari? Kalau pecah lot berapa? Nak beri anak tiri berapa, anak sendiri berapa, anak angkat berapa, dan anak siapa yang baru datang ini juga tuntut hak Malaysia. Inilah yang menimbulkan masalah kepada Malaysia kita. Apabila mencapai kemerdekaan, lot-lot tanah belum dipecah, belum diagih. Kalau agih, apakah anak-anak ini setuju dengan agihan itu? Itulah yang berlakunya perpecahan di Malaysia kalau hendak dibandingkan dengan Indonesia. Dan saya nak sentuh tentang perpaduan di Kelantan. Kenapa perpaduan di Kelantan ini wujud dengan baik, dengan begitu erat sekali? Saya susun di sini ada 13 perkara. 13 perkara yang telah dicipta di Kelantan. Kenapa bumi Kelantan menjadi satu model perpaduan di Malaysia. Sebenarnya kalau kita nak bandingkan kewujudan masyarakat majmuk di Kelantan adalah berlainan dengan wujudnya masyarakat majmuk di negeri-negeri lain. Di Kelantan, masyarakat Melayu, masyarakat yang paling ramai, dan mereka mendiami seluruh negeri Kelantan.
daripada Tumpat sampai ke Gua Musang. Semua sudut mereka wujud, mereka ada. Kemudian bangsa kedua, bangsa Siam. Bangsa Siam adalah bukan bangsa pendatang. Bangsa Siam telah wujud di bumi Kelantan sudah lebih daripada 600 tahun yang lalu. Sudah wujud di situ. Kewujudan masyarakat Siam di Kelantan bukan pendatang, tetapi disebabkan oleh pembahagian sempadan Inggeris dengan Malaysia, dengan Thailand, di mana Sungai Golok dijadikan sempadan. Apabila pecahan sempadan di situ, maka orang Siam yang berada di seberang sini menjadi warga negara Malaysia, sebelah sana menjadi warga negara Thailand. Sebab itulah orang Melayu sendiri pun menjadi warga Thailand, sebab berada di seberang sana. Kita berada di seberang sini, saya masyarakat Siam bersama dengan Siam-Siam yang lain, bukan pendatang, tetapi sudah wujud entah berapa ratus tahun yang lalu dan mendiami bumi Malaysia bersama dengan orang-orang Melayu. Sebab itu tidak timbul dari segi pergaulan, dari segi bahasa, dari segi budaya, sebab mereka amalkan sudah beratus-ratus tahun budaya agama yang sama, agak-agak sama. Kemudian kewujudan bangsa ketiga, iaitu bangsa Cina. Orang Cina yang wujud di negeri Kelantan bukan pendatang, sebenarnya pendatang, tetapi mereka ini datang sendiri dengan kapal, dengan perahu, dengan tongkang. Sebab itulah mereka berada pada peringkat mula di tebing-tebing sungai, di mata air, di Kuala Kerai, di Kampung Cina, Kota Baru, di Pasir Mas, dan yang hendak berniaga saja yang datang kemudian berada di Bandar Kota Baru, Kuala Kerai, Gua Musang dan sebagainya. Inilah senario yang berlaku di bumi Kelantan tidak sama dengan apa yang berlaku di negeri-negeri lain. Ketiga, kedatangan bangsa India bukanlah datang secara mendadak dengan kapal terbang ke, dengan kereta api ke, dengan tongkangnya, tidak. Mereka datang di negeri lain, cuma sedikit saja dihantar ke negeri Kelantan untuk kerja kereta api, untuk bekerja di ladang pun di ladang getah tidak banyak di Kelantan, tak berapa orang sangat. Sebab itulah wujud sekolah Tamil di Kelantan sekarang hanya ada satu sekolah Tamil, hanya di Kuala Kerai. Mana-mana masyarakat India yang ada di Kota Baru, di Tumpat, di Pasir Mas, Gua Musang, semua masuk ke sekolah kebangsaan. Sebablah perpaduan peringkat awal sudah wujud. Tidak sama dengan di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur bangun situ sekolah Cina, sini Melayu, sini India, situ Cina, sini. Di sana tak ada, tak wujud. Nak sekolah? Sekolah Tamil. Gilah. Kuala Kerai tu. Tak dah masuk sekolah kebangsaan sudahlah. Itulah wujud perkara begitu. Bangsa keempat, orang asli. Orang asli hanya berada di kawasan Tanah Merah, Kuala Kerai dan Gua Musang. Mereka ini hidup cara masing-masing dan mereka dibina oleh Jabatan Jakwa, iaitu jabatan orang asli yang telah mengawal untuk orang-orang asli. Dan saya nak sebut beberapa perkara kenapa di bumi Kelantan itu menjadi sebuah negeri yang aman damai dan menjadi sebagai model untuk perpaduan. Pertama, tinggal di kawasan yang sama, tidak wujud dasar pecah belah. Seperti yang saya kata tadi. Kalau dulu Inggeris membawa masuk India duduk satu tempat di ladang. Bawa masuk bawa masuk Cina. Cina berada di bandar dan di Lombong, dan orang Melayu terpinggir. Orang Melayu terpinggir, hidup dalam kemiskinan,
Sebab itulah diwujudkan dasar ekonomi baru 1970 untuk mengagih kemiskinan supaya orang Melayu dapat 30%. Tetapi sampai 1990 hanya dapat 20% saja. Itu pun tak apa. Sudah ada agihan. Yang kedua, kebanyakan anak-anak mereka belajar di sekolah kebangsaan saja. Di Kota Baru, di Kelantan, sekolah menengah Cina hanya ada 2 saja di Kota Baru, iaitu sekolah menengah Chongqing dan sekolah menengah Chonghua. Di lain tak ada sekolah menengah. Di Gua Musang, Kuala Krai, Tanah Merah tak ada. Siapa nak belajar? Masyarakat Cina nak masuk ke sekolah menengah, maka masuklah ke sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan. Jadi perpaduan situ sudah wujud. Kalau di negeri lain, sekolah kebangsaan lain, tadbika pun masing-masing, sekolah menengah pun masing-masing. Pergi universiti baru nak jumpa. Nak jumpa ni setelah umur menjangkau 20 tahun lebih untuk mencari perpaduan amat sukar. Bahasa berlainan, berasingan, cakap lain-lain tak sama. Itulah menjadi satu faktor kenapa Kelantan menjadi satu perpaduan yang amat erat, kerana pra-sekolahan sampai sekolah menengah satu sekolah di bawah sekolah yang sama, bumbung yang sama, makan bersama, cakap bersama dan tidur pun bersama. Para hadirin sekalian, satu perkara lagi ialah yang paling unik di Kelantan, di bumi Kelantan, ialah kebudayaan. Kebudayaan ini sangat-sangat unik di Kelantan. Tidak wujud di negeri lain. Di Ke Barat bukan saja wujud di kalangan orang Melayu. Orang Cina ada 3 pasukan di negeri Kelantan. Di Pasir Parit ada, Kok Lanas ada, di Ketere ada, dan 3 pasukan Cina ini gabung sama dengan orang Melayu. Dan bila ada pesta orang Melayu sekarang, dia tak panggil di Ke Barat Melayu. Panggil orang Cina sedap lagi. Dia bergabung. Kadang-kadang kita boleh masuk joget, orang Melayu tak boleh. Panggil orang Cina mari. Wayang kulit ada 2. Tok Dalang Pasir Parit 1 dan Kok Lanas 1. Yang bergendang ada orang Melayu, ada orang Cina, ada perempuan, macam-macam. Campur, semua campur. Dan wayang kulit juga masyarakat Melayu jemput, masyarakat Siam jemput untuk melihat. Inilah gabungan-gabungan yang tak putus-putus wujud di negeri Kelantan segi kebudayaan. Pihak Siam ada Gedombok Panjang. Gedombok Panjang semasa perlawanan The Red Warriors, pasukan bola. Malam ni diambil Kompang, malam besok diambil Rebana, malam lusa dia ambil Gedombok Panjang. Jadi masyarakat Melayu di Kelantan ni tidak pinggirkan kebudayaan. Tidak sama tempat lain. Tempat lain kalau orang Cina nak ambil Kompang tak salah. Kalau di Kuala Lumpur kita ambil Tarian Naga, sudahlah kebudayaan Cina kita. Apa ambil campur aduk bangsa-bangsa lain? Ini yang tak betul ni. Di Kelantan tak apa. Dan satu lagi di Kelantan, meminjam alat-alat di wat, di kuil. Orang Melayu mai pinjam. Dapur masak nasi ni orang Melayu tak wujud. Di masjid tak ada, di surau tak ada, di kampung tak ada, di rumah penghulu pun tak ada. Hanya di kuil ada. Masak nasi, sekali masak boleh menjamun 200 orang. 4 kali masak sudah cukup lah 1000 orang. Dia mau pinjam, kita bagi. Sewa pinjam kemah, kita bagi kursi meja untuk kenduri, kita bagi. Ini merupakan satu
fenomena yang cukup indah di negeri Kelantan dan tidak wujud di negeri lain. Dan satu lagi saya nak campur sedikit tentang kahwin campuran yang Puan Selina kata tadi. Kahwin campuran di negeri Kelantan ini hanya wujud Siam dengan Cina ni baru wujud saja. Dulu tak wujud. Wujud ni sebab dulu orang Cina remaja dia kalau nak kahwin dengan wanita Siam, ayah pak dia tak beri. Kata buat apa orang Siam tu, Allah kecomotlah, naik sawah selut berlumpur nak kahwin. Dah lah orang miskin, susah, tak bagi. Tetapi sekarang dah U-turn, berlaku U-turn. Sebab remaja Siam sekarang tak turun sawah dah. Bila dah remaja tinggalkan SPM, bergenculah, rambut sudah merah, itu ini. Lebih cantik daripada orang Cina. Orang Siam sekarang pergi kerja di supermarket, jadi kerani. Orang Cina pun tertarik. Beritahu ayah dia. Ayah dia pula lagi baik. Sebab orang Siam ni banyak tanah. Kalau kamu kahwin dengan anak dia, bagi tanah tu, pergi kat aku kata aku nak buat rumah. Ayah dia minta pula ayah Cina ni. Inilah yang berlaku sekarang. Orang Cina yang tidak ada tanah, sekarang orang Cina sudah boleh membuat rumah kerana orang Siam banyak tanah. Inilah fenomena yang telah wujud saya kira-kira dalam 30 tahun yang lalu sampai ke remaja Siam baru ni sudah membuat satu bantahan. Di kampung saya telah berlaku satu bantahan, kita tak usah kahwin dengan orang Siam sebab dia nak ke Cina habis ni. Kita dulu, jangan kahwin. Bila lagu tu nyamik semua ke Cina, kita saja juga. Lebih baik kita ambil jugalah. Jadi perpaduan yang baik. Dan satu lagi, di jabatan saya telah membuat satu perubahan untuk mewujudkan perpaduan di negeri Kelantan. Iaitu satu perubahan di jabatan saya, di jabatan perpaduan, bekas timbalan pengarah saya ada ni, bekas timbalan pengarah ini, bekas timbalan pengarah gimana dah ni. Saya buat sekarang ini rukun tetangga yang hendak diwujudkan di negeri Kelantan mesti joint venture dengan bangsa lain. Kalau Melayu seramai mana tak kira, tapi kalau adalah Cina dalam 20 orang, 30 keluarga pun mesti joint venture. Kalau yang joint venture itu kami lulus segera. Kalau tak joint venture, tunggu dulu. Sehingga cari di mana-mana supaya dapat bergabung. Inilah satu perpaduan yang boleh wujud melalui jabatan perpaduan. Dan saya rasa teruskan. Dan oleh kerana keadaan ini berlanjutan, dan saya kira di negeri Kelantan walaupun beberapa abad lagi, keutuhan ini saya rasa tak berubah, tak akan berubah. Sebab perpaduan dia masih wujud. Misalnya sekarang, katakan orang Siam dengan orang Melayu, mereka masing-masing kerja bergotong royong. Sawah padi sama-sama kerja. Kebun sama-sama kerja. Kadang-kadang orang Siam akan panggil puak-puak orang Melayu datang bergotong royong. Di wakaf mereka makan sekali. Bawa makanan buka sekali. Tapi janganlah lauk jenis itulah orang Siam bawa. Bawa jenis-jenis yang halal, sudahlah. Sama makan. Tetapi satu perkara, jangan cuba cakap soal politik. Jangan tanya, katakan, Mat,
kenapa ini katakan orang Siam tanya, mak, kenapa rumahmu gantung bendera hijau kemarin ni? Ataupun mak tu tanya, Edeng, kenapa rumah kau kemarin ni ada lambang roket? Jangan tanya. Kalau tanya begitu, masalahnya kemungkinan akan terbang piring-piring dan cawan yang sedang terhidang. Jangan tanya. Sebab itulah isu politik sekarang menjadi isu besar. Pihak politiklah yang menjahanamkan negara kita. Tetapi Kelantan tidak wujud. Engkau bendera hijau-hijau lah, bendera biru-biru lah. Tapi esok kita mai sawah yang sekali. Kita kerja sama-sama. Dan janganlah cakap benda yang sensitif. Saya telah berlaku satu sensitif di daerah Tumpat. Ada orang Kota Baru, maaf bekas YB kita, ini saya sebut yang benar. Ada mereka turun ke daerah saya, mereka panggil saya mesyuarat, lusa nak buat bagi agihan pilihan raya, nak bagi duit. Jadi nak bagi duit tu mereka pun tanyalah, berapa kita nak bagi duit? Dia tak bagilah. Orang Siam tak payahlah, bagi sikit saja. Orang Siam bagi sikit. Itu sudah satu sensitif. Mereka tak tahu saya ada di situ. Kenapa? Orang Siam bagi tuak masam sudahlah. Tak payah duk bui-bui lembu ke kambing lah. Bui tuak masam, kepala babi dua boleh duk dua kepala padailah. Saya bangunlah. Saya kata, Encik, jangan cakap begitu. Tak apa, tak ada orang Siam, tak apa. Orang Siam tak ada. Saya ni siapa? You orang Siam ke? Maaflah, maaf. Itulah, jangan cakap benda yang sensitif. Sebab benda sensitif ni, benda akan jadi. Kena ingat kata-kata P. Ramlee. P. Ramlee ini merupakan orang yang tidak tamak. Tidak tamak. Tak jadi menteri pun tak apa. Soalnya dia nak berjaya dalam bidang dia. P. Ramlee pernah ditawar oleh Tengku Abdurrahman untuk menjadi Menteri Kebudayaan. Tapi P. Ramlee tolak. Atas dasar dia nak meneruskan kerja dia untuk membuat filem besar-besaran 3 yang dia nak bikin. Salah satu Hidayah. Hidayah ini merupakan satu filem yang lebih hebat daripada Semerah Padi. Tapi sayangnya dia tak sempat arah kerana dia cepat meninggal. Itu orang yang tak. Dan pernah saya ingat kata-kata dia. Dia pernah berkata, cakap perlu dalam satu nada dan satu bahasa. Maksud, jangan kita gunakan nada hari ini di dewan, keluar dewan, nada yang lain, bahasa yang lain. Ini P. Ramlee pernah bercakap. Ya. Dan yang akhir sekali, saya nak beri juga satu cerita yang terjadi pada diri saya juga. Nama kampung saya ni nama kampung pelik. Saya nak cerita pun berasa malu. Dalam surat beranak saya ada lagi. Dalam IC sudah ubah. Nama kampung saya, kampung tempat Sleeping Buddha tu, tempat melawat sokmo-sokmo Sleeping Buddha tu, nama kampung tu namanya Kampung Beruk. Pelik ke nama Kampung Beruk ni. Baru keluar sinar. Dalam sinar harian saya telah ubah nama kampung ini. Satu masa, esok 2-3 hari nak pilihan raya, minta 2 minit. Nak pilihan raya, adalah wakil calon. Calon ni naik. Calon dulu ni bukan hebat sangat. Kadang-kadang ambil daripada ketua kampung, ambil daripada pak imam, bukan profesor macam sekarang. Jadi dia malam tu dia pergi berucap di kampung Kok Seraya, Tumpat, daerah Tumpat. Kampung Kok Seraya, kampung Siam lah. Kok Seraya. Lepas berucap di situ, Yang Mulia pengurusi yang saya muliakan, penghulu kampung Kok Seraya,
ibu bapa kampung Kok Seraya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kok gong pergi kampung saya. Pergi kampung saya cepat-cepat sebab ada 10 lagi nak pergi. Cepat-cepat dia pun pergi terus mesyuarat pengurusi majlis yang saya muliakan, penghulu beruk. Memang tak di Kok Seraya. Tak di Kok Seraya. Tok Seraya tak ada salah lah. Penghulu Kok Seraya pergi kampung saya, penghulu beruk. Gila itu yang mulia ibu-ibu bapak-bapak beruk. Pergi sebelah sini ibu pula. Ibu-ibu beruk yang saya sayangi. Sebelah sana ada budak-budak ramai. Anak-anak beruk. Lepas tu pengurusi kata, you tertinggal seorang lagi tu. Siapa? No, cikgu no. Saya duduk situ. Oh, dia tak kenal dengan saya. Dia kata, Allah, sorry cikgu. Saya lama ni. Yang saya ingati kasih cikgu beruk. Lepas saat itulah peristiwa sebelah itu, saya tukar. Saya yang tukar nama kampung itu ke Kampung Jambu sekarang. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih diucapkan kepada Encik Edeng, menarik sekali. Dan dalam perbincangan Encik Edeng itu disebut tentang perpaduan di negara kita berada dalam keadaan utuh. Dan beliau menyalahkan orang-orang politik lah kerana memporak-perandakan perpaduan yang utuh itu. Dan beliau juga telah menyentuh tentang perpaduan utuh di Indonesia itu kan. Tapi saya kira di Indonesia itu beza sedikit lah, kerana asas pembentukan negara di Indonesia asasnya ialah asimilasi. Maka yang bukan asal itu perlu meninggalkan apa-apa yang bukan asal untuk menjadi serupa dengan asal, begitulah. Tetapi di Malaysia, apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Persekutuan Malaysia, asas kita ialah kemajmukan etnik, kepelbagaian etnik. Dengan itu kita masih membenarkan wujudnya sekolah-sekolah vernakular dan sebagainya. Jadi dua asas yang tidak sama, maka hasilnya pun tidak samalah, begitulah. Dan untuk model perpaduan di Kelantan, Encik Edeng telah menyeraikan sebanyak 13 perkara. Ada satu dua yang cukup menarik, iaitu peranan ketik itu dalam hal perpaduan, iaitu meminjam perkakas-perkakas yang boleh diguna-pakailah oleh masyarakat-masyarakat lain. Dan satu hal yang penting ialah budaya itu kan, budaya Melayu Kelantan itu dihayati oleh semua di Kelantan lah. Hayati dalam bentuk mereka sendiri terlibat dalam kesenian itu. Diberitahu ada 2 Tok Dalang Cina, ada 2 kumpulan DK Barat Cina. Sampai sekarang hanya orang Cina sajalah yang nampaknya terlibat secara aktif dalam kesenian Kelantan itu. Belum lagi orang India, Siam pun adalah sikit-sikit, begitulah. Sebab Siam ini mereka ada kebudayaan sendiri, itu bezanya. Dan beliau juga menyentuh tentang perkahwinan campur Cina Siam fasa moden inilah. Yang fasa lama itu memulakan etnik Cina peranakan itu. Dan saya kira kalau berkahwin dengan Siam, gadis-gadis Siam untuk memperoleh tanah yang begitu banyak, nawaitunya tak betul lah. Jadi ustaz sekejap lah, ini hari Jumaat ni. Nawaitu tak betul lah, kahwin untuk faktor ekonomi kan. Patut pun Siam membantah, begitulah. Dan beliau percayalah keutuhan perpaduan di Kelantan akan kekal, begitulah. Dan saya pun baru tahu bahawa
nama Kampung Beruk itu sudah ditukar menjadi Kampung Jambu, gitulah. Tapi masih orang-orang Kelantan menggunakan nama lama lah kan, Kampung Beruk, gitulah. Jadi bila kita tukar nama itu, kita tukar persepsi sikit lah. Barangkali ada sejarahnya lah mengapa kampung itu dinamakan Kampung Beruk. Mungkin saya pun tak tahu. Jadi kita mempunyai banyak masa lagi, kita buka